Dah. Auto kan. Okay, selamat datang. Boleh dengar dah suara? Aikal? Zul? Hello? Boleh. Okay. Ya, pendengar. Puan Aimiza boleh dengar? Hello, Aimiza? Connecting audio lagi dia. Almizawati, Masya. Dah makan dah Zul? Zul? Dah makan ke Zul? Ya. Tak keluar pula peanut. Peanut saya. Sini nak. Dah buka. Ya, Aimiza? Buka dah. Dah buka dah. Tepi sikit. Yang hijau ni. Kalau abang buka muka Oh, abang tak nampak ni. Tapi kalau abang buat kecil macam tadi tu muka abang nampak. Dah, keluar balik. Escape. Stop share. Dia memang susah sikit nak control kalau buka besar. Sebab tu saya tak suka buka besar. So, macam mana? Tu stop share, turun ke bawah. Kan. Kalau macam ni kan, orang boleh nampak je okey lah tu. Siapa lagi belum masuk? Maksudnya. Tak ada pun siapa? Tu. Dekat atas tu je. KPP dilanjutkan ni sampai 31 Disember. Sampai seluruh tahun ni KPP ya? Besar. Okay, Assalamualaikum. Su, boleh dengar? Hello, Su? Haikal? Waalaikumsalam, dengar. Okay. Aimiza boleh dengar? Aimiza? Okay? Okay. First time guna ni tak pandai. Tak apa. Okay, Suhaili dengar? Su? Su tak respon ni. Dia tak ada gambar mic tu. Okey, masuk dulu kejap Saya ada tetamu sekejap insya-Allah. Su buka mic.
Sekejap ya. Saya tak cukup masa pula dia. Susah ah. Dengar tak? Dah. Tadi yang saya cakap tu dengarlah. Okay, alright. Okay, kita nak mula ya. Okay, sure. Okay. Okey, tuan-puan, boleh kita nak mula kan? Boleh mula? InsyaAllah. Boleh. Okey, kita mula ya. Okey, nampak tak slide saya? Nampak? Nampak? Okey. Guna slide yang ni lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okey, terima kasih kepada tuan-puan kerana bersama-sama dengan kami. Memang hari ni yang masuk untuk first siri ni for 4 orang aja. Okey, kita ada daripada puan PPD, puan daripada Sarawak, tapi dia tak dapat join kita malam ni. So bersama kita Zul ya. Zul daripada College Imperia. Suhaili adalah merupakan classmate saya dululah, counselling di UPM. Puan Aimiza daripada mana ya Puan Aimiza? Terjaya. Terjaya sebagai? Kerani. Kerani di mana tu? Institut Kanser. Okey, IKN. Oh, hebat ya. InsyaAllah. Okey, so... Taufik. Ya. Nama saya Zul. Ha? Haikal, sorry. Haikal. Zul pula. sorry. Tukar nama pula. Haikal. Okay. Haikal daripada Imperial College, merupakan pegawai marketing kat Imperial College, tapi background counselling ya. Betul. Jadi senang juga. Macam Emiza memang bukan background counselling kan? Bukan. Background apa Emiza? Apa tak? Dulu apa? Ambil apa? SPM apa? SPM tu kerja ke? SPM. Terus kerja. SPM je. Okey, tak apa. Okey, baik. Okey, kita boleh mula insya-Allah. Ustaz Nabil dia ada urusan, jadi tak apalah. Kita biarkan dia ada urusan kecemasan. Okey, baik. Okey. Saya bermulakan dengan surah Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'an iza massahu syarru jazu'an wa iza massahul khairu manu'an illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Makna nak kata manusia, Allah kata dalam Al-Quran ni, sifat manusia ni memang sifat kita ni, tabiat kita resah dan gelisah. Dah lah resah gelisah, lepas tu bakhil lagi, kedekut lagi kan. Okay, and then iza masyahu syarru jazu'an, apabila ditimpa susah, kalau kita ada susah je, memang kita akan rasa sangat gelisah. Dan kemudian bila kita senang pula, kita ni jenis seorang yang kedekut manusia ni kan. Tapi Allah kata kecuali orang yang solat, dan allazina hum ala solatihim daimun, iaitu orang yang sentiasa mengerjakan solat. So nak kaitkan dalam isu yang kita nak bincang ni adalah manusia ni sifat dia memang resah, gelisah, yang dan dibicarakan di peringkat disiplin ilmu sains psikologi, inilah yang kita namakan sebagai stres, anxiety, keresahan, kebimbangan dan juga kemurungan. Baik. Okay, baik. Next slide. Okay, stres semua tahu kot ni ya. Ni ayat biasa. Su boleh faham kan? Ayat stres ni biasalah
Haikal, tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Mudah ceritanya, ada je tindak balas fizikal. Ada orang suruh kita, katakan kalau kat rumah ni, kalau sebagai isteri, suami suruh buat basuh kain ke suruh masak. Jadi kalau masa tu kita tak ready, memang kita akan emosi, kita akan stres lah. Ada stres tu, memang akan ada stres. Ataupun kita, kalau Haikal ni bujang, tak apalah, belum kahwin lagi kan. Dah ada girlfriend dah Haikal? Tak ada. Tak ada lagi. Yalah tu kan, okay. So macam Haikal, dia tak ada orang tak stres lah. Tapi kalau orang cakap, kalau mak ayah Haikal beritahu, Haikal bila nak kahwin kan, lambatnya kau dah berapa tahun dah grad, tak kahwin lagi. Itu pun kita akan bertindak jadi stres lah, nak memenuhi orang punya tuntutan pula kan. Okay, ini biasalah ayat stres tu. Okay, ini adalah rajah graf Hans Selye, yang mana dia buat kajian lah apa kaitan tahap stres dengan prestasi. Okay, tahap stres dengan prestasi. Okay, kalau kita tengok graf ni, rendah, sederhana dengan tinggi. Apa kata Hans ni? Dia kata kalau stres rendah, kita punya performance kerja ni memang rendah. Jadi tak ada motivasi, tumpuan kerja pun tak ada. Maksudnya balik kerja, pergi kerja, balik kerja, macam tu je. Dia akan bosan, dia tak ada tekanan kan. Macam tu je lah. Jadi performance dia tu biasa-biasa dan sangat rendah sebenarnya. Tapi Hans kata kalaulah stres kita terlalu tinggi, seseorang itu akan mengalami tekanan dan menunjukkan tanda-tanda stres. Tinggi sangat pula, dia akan jadi tunjukkan tanda-tanda stres tu lah. Nanti kita akan bincangkan apakah tanda-tanda stres tersebut. Dan yang bagusnya adalah stres di peringkat sederhana, kerana kalau kita dapat stres peringkat sederhana, ia adalah baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup seseorang tu. Okay, ini kata Hans. Tapi saya ada pandangan peribadi berkaitan dengan stres, bahawa pada saya kalau dia tinggi stres pun, pada saya is okay. Okay pun maksud saya, walaupun ada tanda-tanda stres, tapi dengan syarat dia tahu, dia sedar dia sedang alami stres dan dia boleh urus stres tersebut. Ini pandangan peribadi saya lah. Okay. Baik. Sebab hari ni apa yang sebab apa saya rasa saya nak buat khusus ni, sebab di luar sana kita rasa jadi pening tau. Maksudnya ada yang kata stress, anxiety dengan depression tu, kalau kita dengar penceramah-penceramah cerita, yang kalau bukan dia betul-betul mahir dalam ilmu yang ini, kita akan tengok cara dia interpretasi stres, anxiety dengan depression tu macam sama je, tak ada perubahan. Betul tak? Betul tak Haikal? Betul. Kan? Su pun kan? Su Amiza okey Amiza. Perasan tak? Okey. Kan macam Pasal. macam sama je. Maksudnya apa yang bezanya stress, anxiety dengan depression tu? Okey, jadi sebenarnya stress, anxiety dengan depression tu ada beza. Ada yang beza, ada yang sama, tapi nak kata sebenarnya ada perbezaan. Okey, bila kita kata kita jumpa, kalau macam Haikal dengan Su jumpa klien yang cakap dia stres. Sama dengan Amiza, kalau ada kawan-kawan cakap stres ataupun diri sendiri rasa stres kan kita. Jadi kita kena pasti emosi kita ni yang mana kan. Ni gambar emosi ni contoh kan. So kalau emosi ini dia kena faham. Bila jumpa orang yang mengadu ada masalah, kita kena tanya dulu, emosi awak ketika ini apa? Tapi kalau cakap orang dewasa mungkin senang cakap, mudah. Tapi kalau kita berjumpa dengan kanak-kanak, pelajar sekolah, mungkin dia macam biasa ayat dia, entahlah, bolehlah, okeylah ayat dia kan. Sebenarnya bila dia sebut ayat-ayat yang dia tidak menceritakan tentang bahawa saya sedang gembira, maka sebenarnya dia sedang alami apa dinamakan sebagai tengah stres tu lah. So sama ada dia sad ataupun dia angry ataupun dia sick, unhappy dan sebagainya, bored dan sebagainya, itu termasuk dalam stres. Dia kalau orang gembira dia akan cakap, alhamdulillah saya gembira je, okey je. Tak ada masalah, saya seronok je dengan apa yang saya alami, macam itulah kata. Tapi kalau dia diam, senyap, entahlah, maka sebenarnya dia dalam ada keadaan yang stres.
Kemudian kita akan tengok dari segi tingkah laku dia, behavior dia. Orang yang stres, dia akan berpeluh. Dan kita akan tengok tangan dan kaki dia rasa sejuk. Peluh tapi tangan kaki sejuk. Kemudian keduanya antara simptom dia, kita akan tengok dia ketar-ketar kan. Macam kita dulu mungkin nak pergi interview, kemudian bila kita gemetar takut penemuduga nak tanya apa, dia akan kerap pergi tandas, keluar masuk sikit. Okay. Kemudian ada simptom sakit kepala. Bila sakit rasa nak muntah, lawyer kan. Itu keadaan dia. Kemudian ada juga keadaan dia tidak selera makan. Kemudian dia rasa sakit perut, rasa gastrik. Dia mula rasa macam angin, naik kepala dan sebagainya. Ini adalah simptom orang yang stres. Orang yang anxiety pun, simptom ni pun macam ni juga. Dan orang depression pun, simptom dia pun macam ni juga. Dari segi persamaan dia. Tetapi ada perbezaan dia ialah, kalau orang stres, dia hadapi kat ini, dia tahu, dia sedar dan dia boleh kontrol. Tetapi orang anxiety dengan orang depression, dia ada juga tingkah laku seperti ini, tetapi dia tak boleh nak kontrol. Faham tak? Akal, boleh? Ya, faham. Su boleh? Amiza? Boleh ya? Okey, faham. Tak boleh kontrol masuk kat sini, dia tak tahu sebab apa peluh. Peluh tu dia kalau orang stres dia peluh, dia boleh relax lagi, dia boleh faham sebab apa dia peluh. Tapi kalau orang anxiety ni dia tak tahu sebab apa dia berpeluh. Kenapa ni? Dia jadi macam tertanya-tanya. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Tu dia. Itu orang yang anxiety kan, orang depression. Okey, baik. Next slide. Okey, ini definisi anxiety. Sebenarnya saya bagi dalam bentuk situasi. Biasa kalau kita akan jumpa orang anxiety, dia akan cakap, Tuan, saya rasa takut. Tapi saya tak tahu sebab apa saya perlu takut. Tiba-tiba saya rasa bimbang. Jantung saya laju berdebar. Saya berpeluh. Dan saya dapat ada yang sesuatu yang tak baik akan menimpa diri saya. Maksud, ini ayat yang biasa kita akan jumpa. Kalau dia gunakan konotasi, kawan-kawan kita guna ayat ni, sebenarnya dia sedang alami apa yang dinamakan sebagai anxiety lah. Atau bahasa kita keresahan, ataupun kita namakan sebagai kebimbangan. Okey. Baik. Okey, ini adalah simptom dia. Generalized anxiety disorder. Maksudnya inilah keadaan-keadaan yang akan dialami oleh pesakit-pesakit anxiety. Antaranya inilah excessive anxiety, worry, takut sangat, dia fatigue, dia sangat restlessness, tak boleh tidur. Kemudian saraf tu rasa macam keras aja, tegang aja kan. Kemudian dia irritability kan, sakit kepala tak boleh rasional. Kenapa ni kan. Itu antara penyakit anxiety yang saya terangkan tadi. So apa pula depression? Adalah kemurungan, adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seorang itu masa sedih yang berpanjangan. Bila depression ni lain sikit. Anxiety ni kalau orang stres ni dia boleh lagi jumpa orang. Anxiety pun masih lagi boleh jumpa orang. Tapi kalau orang depression ni dia tak boleh jumpa orang. Dia akan lebih suka duduk menyendiri dalam bilik ataupun tempat yang sunyi. Dia tak nak dia rasa risau dengan orang, dia tak selesa. Okay, and then orang depresi ni sekurang-kurang dia mesti konsisten 2 minggu. Dia ada duration masa dia. Dan orang depression ni siapa-siapa je boleh kena, kanak-kanak, tak kisah lelaki ke perempuan ataupun bangsa. Dan depression ni boleh berlaku sehingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Okay, so sekarang ni clear tak dengan penerangan ni? Haikal, boleh? Boleh. So Boleh clear. Okey. Saya akan habiskan, nanti kita akan buat soal jawab kan. Dia lebih menarik lagi lah, lebih kan. Okey, baik. So apabila kita dapat isu stres, kita dapat isu anxiety dan kita juga jumpa dengan isu depression, jadi apa nak buat? Macam mana nak kena pasti? Macam mana kita nak tahu dengan faham? Maka biasanya lah kalau keadaan macam ini, kalau orang yang dah mahir, dia dah tak perlu dah bantuan lain, alat untuk nak ukur dia. Dengan ilmu yang dia ada, insya-Allah dengan ada pengalaman yang dia ada, dia jumpa, dia tahu dah ini anxiety, ini depression. Tetapi untuk orang kita yang baru nak kenal, untuk nak faham anxiety itu apa, betul ke dia anxiety, betul ke dia depression,
maka kita akan menggunakan, kalau dekat kaunseling kita akan menggunakan hak cipta property lah, psychometric property nama dia, menggunakan satu alat ukur psychometric untuk mengukur tahap stres, anxiety dan juga depression dia. Jadi yang popular kat luar sana adalah biasanya di Kementerian Kesihatan akan menggunakan DAS yang ada 21 21 item soalan kan. Kita panggil soalan tapi sebenarnya namanya item. So kalau tuan-puan tengok yang sebelah kiri, nampak ya? Ada 21 item ni. Okay, so dia akan bagi tahu, nak ukur sikit lah. So soalan 1, soalan 6, 8, 11, 12, 14, 18 tu, itu adalah contoh item nak ukur stres saja. Kemudian soalan Selalu buat kopi. selalu buat kat office kan, KN betul. Okay. So ada beza tu. Kalau anxiety, tengok contoh soalan anxiety, saya sedang mulut rasa kering. Ini memang orang anxiety. Orang stres dia takkan rasa kering. Dia rasa tak selesa je tapi dia tak kering. Tapi kalau ada kering, dia ni ada anxiety. Kemudian soalan 4, saya alami susah nak bernafas. Orang stres takkan ada masalah ni. Orang depression tak ada masalah ni. Orang anxiety ada masalah ni. Dia macam panic attack orang panggil nama sebagainya kan. Okay, soalan 7, saya rasa getar. Orang stres dia ada juga getar tapi getar yang dia boleh kontrol. Tetapi orang anxiety dia getar ni dia tak boleh kontrol. Kenapa ni? Macam mana nak stop ni? Dia tak tahu macam mana nak stop. Akhirnya dia biar gitu duduk terbenung, duduk hampir 20 minit, 2 jam, 3 jam melayan dia punya perasaan kan. Jadi kalau orang anxiety ni kesian tuan-puan, Aika dengan Su dan Amiza. Sebab apa kesian? Kalau orang tak faham dia sedang anxiety, orang akan cakap dia ni mengada-ngada. Betul. Kan aku nampak sihat je. Orang cakap apa ni, betul nak nangis-nangis kan. Orang akan cakap, orang tak faham dia akan cakap mengada-ngada. Yang lagi kesian adalah kalau orang tu berusia, mak-mak kita yang umur 50, 60 tahun kan. Dia akan serap akan macam tu. Kalau orang tak faham, anak-anak yang tak faham, orang akan cakap, alamak, biasalah orang tua mestilah sakit. Dia ingat sakit tu sakit biasa, tapi sebenarnya selain daripada ibu-ibu, bapa-bapa yang ada masalah sakit kronik yang mana dah tinggi tu, dia sebenarnya dalam masa yang sama dia ada satu lagi penyakit dinamakan sebagai anxiety. Kalau kita tak faham, itulah ayat yang kita akan guna. Ibu-ibu yang selalu saya jumpa klien adalah macam tu lah. Anak-anak cakap, mak ni ngada-ngada lah. Ayat ngada-ngada lah maksudnya. Jadi kesian tak difahami. Yang lagi teruk adalah ialah budaya orang Melayu kita kan. Bila ada penyakit macam ni, apa yang ada dalam fikiran mereka adalah ini ada gangguan sihir, jin, jembalang dan sebagainya lah. Lagilah kesian. Jumpa Tok Bomoh memang asyik ada jumpa jin je lah. Dia jumpa je lah kan. Tu kan, baik. Okey, tu dia. Dan dia, saya juga letakkan situ Bad Depression Inventory, BDI. Apakah beza antara DAS dengan BDI? Yang tadi ada call saya pagi tadi kan, nak tahu teori dan sebagainya. Kalau di DAS ni kita boleh guna secara percuma kan. Sebab itu you boleh dapat secara percuma pun dekat internet. Okey, boleh pakai. BDI ni walaupun you boleh dapat Aikal, maksudnya Su boleh dapat dekat internet, Amiza, tapi sebenarnya dia ada property kan. Sebenarnya kalau kita nak gunakan BDI ni, kita kena dapatkan lesen, minta kebenaran. Sama ada kita belajar ataupun kita dapatkan lesen. You tengok soalan dia. Dia lebih klinikal. Soalan dia kan, ayat dia tu, I do not feel sad, I feel sad, I am sad all the time and I can't snap out of it. I am so sad and unhappy that I can. So kita akan letak di manakah kedudukan kita ataupun klien tu ataupun pesakit tersebut. So BDI ni lebih klinikal lah kalau kat sini. Okey. Ini adalah tadi kalau kita tengok apa nama tu, anxiety, soalan dia begitu. Soalan nombor 2 kan, saya sedang mulut rasa kering. Kita juga ada item kat luar sana yang lebih klinikal dinamakan sebagai generalized anxiety disorder. Ini ayat-ayat lah, ada 7 item lah banding dengan DAS. DAS ada nak patah balik ni. Okey, DAS ada 1 2 3 4 5 6 7. Okey, sebenarnya apa nama tu, DAS ni dibuat berasaskan BDI sebenarnya asas. Cumanya BDI ni lebih klinikal, DAS ni dibuat secara umum je.
Okay, ini memang klinikalnya kalau doktor tanya benda-benda ni, kalau you all ada 7 ni, semuanya hampir skor 3, confirm anxiety lah. Maksudnya scoring tu anxiety, confirm anxiety. Cumanya di peringkat doktor akan tengok sama ada dia mild, sama ada dia rendah, sederhana ataupun tinggi. Itu je lah. Okay, alright. So setakat ni ada soalan? Ayah, apa dia? So, okay, so. Okay, baik. Tak ada soalan lah. Sebenarnya dah, slide kita ringkas macam ni je sebenarnya. Nak bagi faham. Mungkin ada, Haikal ada pengalaman tak nak jumpa orang anxiety ni? Ada pengalaman tak? Haikal? Hello? Ya saya. Ada pengalaman tak jumpa dengan orang anxiety? Anxiety tak ada, depression ada lah. Okay, depression, macam mana you tengok dia? Macam mana you tahu dia depression? Apa yang dia cakap? Apa yang dia bincang dengan you? Depression, dia tak nak bincang ni. Yalah, Macam mana? Kalau saya nampak, kalau dia stres tu, dia lain lah. Dia lain macam mana? Kena clear tu, kena clear cut. Lain macam mana? Dia, sikap dia jadi lain lah. Macam lain macam mana tu maksud you? Tak sama, dia macam tak normal lah, tak normal, tak macam biasa. Yelah, clarify kan macam mana? Kejap lagi boleh Cik Taufik, saya want to balik sebenarnya. Asyik, okay, tak apa. Dengan kereta punya, okay. Okay, baik. Tak nampak muka saya pula Okay, boleh tengok muka kot Saili, Haikal, Aimiza? Buka video, boleh? Ke tak pakai tudung? Su? Hello? Ada orang ke tak? Apa nama? Aimiza, ada pengalaman tak? Ada alami anxiety ke ataupun kawan-kawan ke? Diri sendiri saya tak pastilah anxiety ke apa. Kawan-kawan pun ada jugalah. Dia macam mana? Yang you tengok dia macam mana? Macam ni? Kadang-kadang orang anxiety ni, macam kawan saya tu, kita merasakan benda tu macam simple tapi pada dia tak. Betul. Itu ayat tak jelas lagi. Lagi? Macam ni nak cakap. Okey. Betul, saya cuba nak fahamkan tuan-puan, sebab saya tanya tu sebab untuk nak kefahaman. Macam saya kata tadi, bila kita nak tahu orang tu anxiety ke depression, kita tanya dia tu soalan yang tadi tu. Maksudnya yang awal-awal saya bagi tahu, ada tak keadaan yang mana masa tiba-tiba je you rasa macam lemas, tak boleh nak bernafas? Itu soalan dia tu, kena tanya dia. Ada tak? Itu kalau untuk diri sendiri ada kot. Macam saya sendirilah, kadang-kadang rasa sesak nafas. Ada kan? Okay. So, and then bila sesak nafas, lagi senang tanya you kan. Lepas tu you rasa macam sakit belakang kan, panas. Right. Memang pun kadang tengah hidap benda tu. Okay. So, you sekarang ni memang diagnosis sebagai anxiety lah, pesakit anxiety. Okay. So, doktor bagi apa? Makan ubat apa? Sertraline ke apa? Prozac? Sebab buat masa ni tak ada doktor tak cakap yang saya ni anxiety. Okay, maksudnya? Tapi macam sebab sekarang ni memang saya tengah ada cervical spine. Jadi benda tu berkaitan lah. I see. Sebab ada penyakit tu. Okay, faham. Okay, betul. Kan saya kata tadi sama macam isu orang warga emas kan. Kalau dia ada penyakit kencing manis kronik tu, dia akan anxiety tu akan masuk sekali. Sebab dalam diri dia akan takut, maksudnya nanti esok nak jumpa doktor ni, apa result kan, doktor cakap tinggi-tinggi tu kan. Jadi benda tu akan wujud secara directly ni terus macam tu. So Aimiza, maksudnya doktor you tak pergi psikiatris lah maksudnya? Sekarang ni memang under HPJ, under auto.
Yalah, tapi itu doktor tu kan doktor Tapi psikiatris. psikiatris memang tak pergilah, memang tak ada jumpa lagi lah pada masa ni. So you punya kekerapan kena anxiety tu macam mana? Sekarang ni yang sesak nafas tu memang kerap. Lepas tu yang ketar tu pun memang ketar tu tak adalah tak adalah kerap, tapi betul. sesekali macam tu memang rasa dia macam akan ketar, gelisah. Macam tu lah. Okay. Rasa bimbang, rasa tak tentu arah lah. Tak tahulah macam tu. nangis, tak tahu sebab apa nak menangis kan. Kadang-kadang rasa muruk, rasa macam sedih sangat. Macam yalah. tu. Rasa takut nak mati kan. Ah. Tapi tak mati-mati kan. Itu memang Yelah, fikir kalau kita mati apa yang jadi nanti kat family, anak-anak semua. Fikir macam tu lah. Dah bersedia ke tak apa semua, ya Allah belum ready lagi kan. Betul. Itu norm penyakit. Orang pesakit anxiety memang itu layak dia, standard gitu. Dia berbeza dengan orang depression, dia tahu rasa nak mati lah. Dia nak terjun je. Tak adalah sampai cakap ni. Betul. Orang anxiety you rasa nak mati je, tapi belum lagi depression. Yelah, ada masa keadaan you cumanya nak tahu Aimiza ni you macam mana you punya personality? Adakah you ni ada blame orang aja? Tak ada. Tak ada. Saya saya dekat office saya tak campur dengan orang sangat. Itulah kan. Okey. Ni lagi senang saya contoh. suka buat hal sendiri. Kalau bercakap pun benda-benda yang penting, ataupun kalau macam dia orang duk bercerita, bersembang apa semua, saya malas nak join, malas nak campur sebab saya tak nak bebankan otak saya sangat. Sakit pula. Yang ada pun tak tahan kan. Tapi yalah, pesakit anxiety ni biasanya walaupun dia cakap macam tu, tapi pesakit anxiety ni ada tempat orang selalu orang mengadu masalah. Betul. Betul kan? Dan orang kadang-kadang orang duduk nak lepak dengan kita, nak cerita pasal masalah dia lah, apalah. Kita layan je lah. Walaupun cakap kata tak nak, tapi tak boleh juga, diam nak tolong juga pesakit anxiety ni. Kan? Sampai hati. Kita beruntung dapat Aimiza kan, contoh. Sebab pengalaman saya menguruskan pesakit anxiety, dia punya norm secara tingkah laku dia, personality dia hampir sama. Inilah tingkah laku yang sama untuk pengetahuan Suhaili dengan Haikal lah. Tu karakter pesakit anxiety. Ini dapat real lah maksudnya kan. So sekarang bila kalau you rasa macam lemas, tak boleh nafas, apa yang you buat, Aimiza? Saya bertenang. Macam tarik nafas dalam-dalam. Lepas tu saya cuba bertenang, cuba relax, cuba tak nak fikir apa-apa. Lepas tu istighfar je lah banyak. Macam tu je. Okay. Tapi ada masa kadang beristighfar pun jadi serabut kan? Kadang-kadang rasa nak marah tu. Kadang-kadang tak ada benda tak ni pun, tapi rasa nak marah tu rasa macam tak. Betul. Lepas tu orang suruh sabar lagi lah marah kan? Betul tak kan? Orang tak faham sabar kan? Lagi you serabut kan. Orang suruh baca Quran, banyakkan zikir, istighfar kan, lagi you serabut masa tu. Betul tak? Sometimes lah. Tapi kadang-kadang tak, tu normal. Tak perlu rasa malu exam. Maksudnya itu betul. Sebab ramai juga yang atau terapis, kaunselor ataupun yang tak faham your situasi, dia akan suruh macam tu lah. Kalau orang stres cakap macam tu, tak apa lagi, dia boleh kontrol kan. Ini orang anxiety masa tu dia tak boleh kontrol. Maka ubat untuk orang anxiety buat masa ketika dia sedang kena attack tu, anxiety tu, maka ubat dia untuk adalah relax dulu, tarik nafas dalam-dalam. Itu dia sebenarnya. And then divert kan benda lain kan. Itu pun jarang-jarang berjaya pun. Tapi Mirza, you dah berapa lama dah kena anxiety ni? Dah berapa tahun? Berapa lama? Actually sebenarnya saya anxiety ni saya yang decide sendiri. Mungkin saya anxiety di atas bila kita dah cuba buat DAS faham. tu. Kita faham situation benda tu memang ada kat kita. Betul. Sebab doktor dia tak decide lagi, dia tak cakap lagi yang kita ni anxiety. Sebab you tak jumpa doktor yang betul. Betul. Sebab macam DAS tu baru je dalam minggu ni. Hari Isnin kan, Selasa hari tu baru buat. Okeylah ya. Betul lah you baru buat tu. Cumanya gejala yang you cakap susah nafas tu dah berapa lama dah? Itu dah lama, dalam sebulan ni dah kerap lah. Tapi dah lama dah. Lama tu lebih sebulan? 2-3 bulan macam tu lebih sebulan. Okey, so saya menasihatkan Puan Aimiza dapatkan rawatan psikiatris supaya dia tak relapse. Jangan takut dengan ubat. Ada orang kat sana jangan makan ubat tu bahaya-bahaya. Tak, ubat tu memang untuk itu.
Ubat dah sebeban yang dia bagi. Tak. Dia takkan bagi sebeban ubat. Kalau you mild je, Kalau biasa-biasa sebab je. ubat ni lah ubat untuk cervical. Faham itu. Tak apa, yang ubat anxiety ni biasanya kalau untuk permulaan, dia akan bagi, dia potong ubat tu. Dia akan bagi gaji ubat. Biasanya 1/4. Kalau awal, dan dia boleh recover kalau you cepat lah. Tapi kalau you lewat, Okay, kalau kita macam mana? kalau macam kita tak dapatkan rawatan sebab kita rasa macam benda tu nampak, kita rasa macam normal, kita rasa macam kita okey. Kalau kita tak dapatkan rawatan untuk anxiety tu, apa berlaku kat diri kita? Ya, kalau dia lama-lama, dia boleh naik kepada depression. Akhirnya you tak tahu apa benda penyakit aku ni. Tak dirawat macam kecil manis kan. Dia tahu dia kecil manis, gula dia tinggi. Jadi dia kontrol makan konon kan. Makan macam mana dia nak tahu. Macam dia ada alat ukur, dia boleh ukur kalori tu. Kan, jadi mesti ada setiap bulan tu kita kena, nak tak nak kita, saya cadangkan sebab disiplin ilmu saya dengan sains dia sama, nak tak nak kita kena serahkan diri pada doktor. Dalam masa sama juga kita berubat juga cara komprehensif, nak cara tradisional, maksudnya jaga amalan lifestyle. Tapi sama je, tapi jangan jumpa tok bomoh tak kena mengena pun. Tak ada pun. Tak ada kena-mengena pun. Maksudnya saya cadangkan you buat komprehensif lah, dua-dua ubat tu jalan lah. Maksudnya ubat pun kena makan sebab dia ada kaitan juga dengan hormon. Sebab apa jadi gitu, hormon. Kita ada hormon serotonin, dopamin, endorfin. Yang ni, yang cerita pasal benda ni kita akan bincang tentang mungkin siri akan datang lah yang lebih lagi deep lah. Ini lagi pening sikit nak faham serotonin apa semua, dopamin kan. Apa nama tu. So dia ada kaitan dengan biologi, sistem darah, hormon kita menyebabkan jadi begitu. Okey Amiza, Suhaili dah keluar, dia hilang Su? Belum masuk. Su keluar balik tadi, Su? Hilang Halo Su, boleh? Haikal, ada lagi? Dah cikgu. Dengar. Sampai rumah dah. Dengar. Dengar. Clear kan? Boleh. Okay. Suhaili hilang tadi, Su? Awak? Su? Hello, Su? Pelik pula. Mungkin bau kan. Jadi dia tak ada speaker tu. So Haikal ada apa nak tanya? So far okey je. Okay, so far okay kan? Okay. Okey. Okay, macam Amiza dia berminat untuk masuk kursus ni sebab mungkin dia alami perkara sini, nak tahu perkara. Macam Haikal sebab apa? So nak tambah ni lah, knowledge je lah saja. Okay, alright. Join lah. Su baru jumpa. Tadi dengar tak tadi kita berbual? Itulah sebab ada yang tadi tu saya cerita ada kawan saya tu depression. Okay, macam mana you tolong dia? Tak ada tolong sangat lah. Cuma saya ada pengalaman kawan orang depression je lah. So jadi cakap dia rasa nak mati. Dia nak bunuh diri. Ada. Macam kadang ada tori tangan. Okey. Bagus juga I akan jumpa. Okey. Kereta pun ada. Okey, hati-hati bila torih tangan ni, itu dinamakan sebagai self harming Jadi kita kalau torih tangan ni, kita kena faham. Torih tangan ni tak bermaksud dia nak bunuh diri tau. Itu hanyalah apa yang dinamakan sebagai seeking for help. Maksudnya dia sedang mencari pertolongan, tapi dia bukan nak bunuh diri lagi. So benda ni budaya selalu budak-budak sekolah menengah lah selalu buat kan. Dia akan cala-calakan tangan dia. And then kalau orang nak bunuh diri, saya nak bagi tahu dekat tuan-puan semua, orang bunuh diri dia takkan bagi tahu kat orang lain dia nak bunuh diri. Dia akan bagi nota. Dia akan bagi nota je. Maksudnya dia ada idea. Dia takkan bagi tahu, dia takkan update status dia nak bunuh diri. Tapi kalau ada orang kita jumpa student yang dia update status dia nak bunuh diri tu,
sebenarnya dia tak bunuh diri kan. Mungkin dia masih lagi dalam keadaan dia depression yang mild, dan dia mungkin dia anxiety. Itu yang kita kena faham. Orang nak bunuh diri, dia tak akan cakap aku nak mati, aku nak bunuh diri. Tak ada. Biasa kalau kes-kes bunuh diri, tahu-tahu dia pergi kat bangunan, dia pergi jambatan, dia terjun je. Ini untuk apa, based on pengalaman lah, experience, that knowledge tu kan. Walau bagaimanapun, kalau dia nak cakap dia nak mati, nak bunuh diri, tetap kita kena tolong dia lah. Maksudnya kena support dia. Maksudnya dia perlukan sokongan, dia perlukan perhatian. Yang tu kita kena ambil tahu lah. So Aili ada pengalaman kes anxiety? So nak kata ada, dengar tak? Nak kata ada tu sebab kita budak ni, dia cakap tapi bila kita tanya-tanya macam tak bermaksud ke arah situ lah kita tengok. Dia macam tu. Contoh? Nak kata dia betul-betul anxiety tapi bila kita tanya tak, saya rasa tak ada lah kot setakat ni yang betul-betul handle, yang betul-betul anxiety, betul-betul tak ada lah kot. Kalau ni pun dia tahu handle ataupun boleh kontrol lagi lah. Saya tak jumpa lagi yang betul-betul yang memerlukan ni lah. Mungkin dengan cerita kawan tu adalah, tapi kalau yang sendiri punya pengalaman tu saya rasa tak sampai yang serius lagi lah. Okay, contoh yang Suhaili kata dia tak anxiety tu, contoh tadi? Dia macam contoh dia, kononnya kata dia bimbang. Tapi contohlah macam dia kata, anxiety ni, dia macam nak kata macam mana budak ni, dia macam kita nak kata dia bimbang sangat terhadap perkara tu. Actually dia realise benda tu. Macam tu. So balik macam saya tadi, so yang saya nyatakan tadi lah, kita tak boleh buat assumption macam tu. So kan, tak apalah yang apa, mungkin sebenarnya kena tanya macam ni. So maksudnya kena tanya dia, ada tak awak, maksudnya bila duduk diam-diam tu tiba-tiba rasa macam sesak nafas? Yang tu soalan pertama tu. Kalau cakap ada, ya, satu, lepas. Kedua, susah tanya tentang tidur dia. Senang tak nak tidur malam? Itu yang kedua. Kalau dia kata memang susah cikgu saya nak tidur malam, walaupun dia cakap main game, tapi sebenarnya game tu simbolik dia. Sebenarnya dia susah nak tidur malam. Okay, kita ada tak you rasa macam sakit perut? Macam sakit perut, angin, gastrik kan? Kalau dia kata ada, itu pun simptom orang pesakit anxiety. Dia rasa macam sakit perut, tapi sebenarnya pergi check doktor, tengok buat endoskopi ke gastrik, tak ada pun. Ada pun. So kena, sebab tu kena hati-hati murid macam ni Su. Jadi bila macam Su cakap tadi, budak ni ngada-ngada lah kan, ngada-ngada lah. Cikgu akan cakap budak ni ngada-ngada, nak perhatian kan. Betul lah nak perhatian tu, tapi sebenarnya kena pasti dia ada beza antara budak tu nak perhatian dengan anxiety tu. Betul. So kalau macam tak mahir lagi, tak apa maksudnya. Cuma kalau bab kemurungan ni, okey. Tadi pun saya ada satu buat ujian tadi dengan budak. Bila kita tengok dia buat dust, ialah macam Taufik cakap tadi, dust tu untuk saringan dia kan. Betul. Lepas tu sebab dia pelajar ni dirujuk, lepas tu diminta lah untuk buat. Satu saya pun time tu ada member daripada USM datang untuk buat kita kata dia tengah test modul lah. Lepas tu dia tengah buat di BDI punya. Saya bagi juga BDI kat dia lah. Bagi test sebab kata untuk dia setuju untuk nak join benda tu. Tapi bila dia kat BDI tu, bila saya tengok, dia adalah kata saya ada rasa nak bunuh diri. Tapi saya takkan melakukannya. Dia bila saya tengok kat BDI tu macam jelas nampak macam ada something wrong, tapi saya tak terokal lagi lah. Dia memang, tapi dekat yang dust tadi semua cantik. Macam kita kata masih ringan, masih bertanya tu masih okey macam tu. Mungkin lah bila Taufik cakap dia perasan juga mungkin term soalan tu yang saya kena belajar lah. Betul. Tanya balik pada pelajar. Mungkin dia nak nyatakan directly tak boleh, tak tahu, ataupun kita yang kena bantu dia kan. Jadi kalau depression ni, saya bagi tahu antara tip-tip lah yang Su tanya, awak selesa tak duduk dengan orang ramai, bersosial? Kalau dia kata tak, dia lebih suka duduk kat rumah seorang-seorang. Memang tak, kena tak tu ya, memang tak budak ni. Kan? Macam mana? Memang tak budak ni. Depression. Maksudnya dia depressed. Itu antara dia punya simptom lah. Ya, kemudian kena tanya dia, ada tak dengan suara halus? Ada kawan kan, dia akan cakap kawan, hallucination akan berlaku. Dan kemudian orang yang depression juga akan ada delusion, dia akan nampak
Dan biasanya kalau orang Melayu ni dia kaitkan dengan pakai jubah, pakai telekung macam tu lah kan, jin tu. Ada tak depression tu? Maksudnya kalau ada tu dah cukup syarat memang dia ni depression dan minta refer kepada psikiatris. Okey. Macam Puan Miza, macam Puan Miza, anxiety ada tak ada hallucination? Ada. Delusion? Nampak ada kan? Ha? Jarak nampak kan? Nampak Ustaz Nabil lah, bahaya tu. Nabil tak nampak orang, dia boleh nampak Ustaz Nabil. Okey. Tapi orang anxiety pun ada satu peringkat, ada gelombang dia boleh juga kadang-kadang dia delusion. Kadang dia pun delusion ni mungkin dia ada kat atas lagi sikit lah. Kan. Betul. Masa itulah akan jadi pertembungan, ini kena gangguan ke jenis anxiety. Itu yang banyak yang banyak telah terjadi. Telah berlaku. Yang kami berdua handle isu ni, yang tu banyak berlaku konflik kat situ. Jadi sebab tu kami berdua dengan Ustaz Nabil, saya menggunakan pendekatan that counselling punya term, psikologi, and then Ustaz Nabil menggunakan al-afiah ni lah, yang tu kita bercakap tentang soal bicara al-afiah ni, kesihatan, afiatkan orang insya-Allah. Tu so tadi kan so tu kan depression, ciri-ciri dia, tu hallucination, ada tak ada delusi. Beza tu halusinasi tu mendengar kawan ajak. Delusi benda yang nampak. Kadang-kadang tercamar kawan-kawan kita yang tak mahir, dia cerita pasal hallucination tu pun macam sama je kan. Ada perbezaan yang ketara sebenarnya. Sebenarnya berbeza. Ketara. Kira dengan nampak lah tu. Sekarang jelas kan? Nampak dia membayangkan. Dia membayangkan. Mendengar dia menikmati. Kan perbezaan tu. Ya. Kalau orang putih kalau dia delusi, dia akan nampak spider tau. Kebanyakan kalau you tengok kat YouTube, you nampak spider, macam Spiderman kan, watak-watak tu sebagai benda yang menakutkan. Tetapi kalau watak orang Malaysia, orang Melayu, bila dia delusi, dia akan nampak rambut panjang kan, gambar kan. Yang menakutkan ya tempoh apa ni, Harum Sundal Malam punya watak-watak tu kan. Ada patutnya buatlah watak apa ni, Manya Karin ke kan. Kan. Tak berlaku gitulah. Okey. Macam tu. Kalau tu Joker, sebab tu filem Joker tu dikaitkan depression kan. Joker kan, tengok kalau kita tengok movie Joker tu, tengok dia punya delusion tu apa dia, iaitu dia bayangkan dia sebagai seorang Joker kan. Orang yang seronok, yang menggembirakan, yang hibur kan, macam tu. Benda-benda tu yang kita kena tengok daripada awal. Kadang-kadang bila kita tak tengok daripada awal, itu benda tu boleh berlarat ke arah ke lain. Maknanya boleh naik daripada anxiety, boleh jadi benda lain. Yes. Itu kena tengok daripada awal. Saya tak kata semua ataupun ni cuma berdasarkan pengalaman lah. Pesakit anxiety dengan pesakit depression ni antara personality yang dia ada. Kalau kita kaitkan dengan, kalau Su ingat psychoanalysis, dalam kita ada dalam 12 self mechanism, 12 mekanisme bela diri tu kan, self mechanism tu. Antaranya orang yang pesakit anxiety dengan depression ni adalah, dia ni kalau ada isu dia akan lebih banyak blaming ke orang lain lah, blame orang lain. Banyak je tu. Dia akan blame. Dia seorang yang betul kan. Yalah. Betul. Dia tak sedar walaupun dia kata dia macam baik, tapi dia tapi biasalah manusia dia akan tutup kelemahan dia kan. Tak adalah kadang-kadang, tapi bila sembang-sembang lama-lama kita explore troka, sebenarnya dia ni banyak salahkan orang lain. Walaupun dia menolong orang, tapi dia juga menyalahkan orang lain. Apa macam ni? Dia betul. Kan? Macam tu. Ini yang saya dapat lah penemuan berdasarkan pengalaman saya lah tak ni kan. So, kita tengok ciri-ciri kalau murid-murid ke budak, orang dewasa, mostly macam tu lah. Dia anxiety dah akan kaitkan Kak Miza lah. Kak Miza dia banyak uruskan kanser. Jadi banyak orang yang kanser banyak anxiety juga sebenarnya. Yes, betul. Ya, jangan tu. Betul. Betul. Okey. Alright, ada lagi soalan? Saya ni boleh bantu, okey? Sebelum Zoom ni dia mati kan. Sebelum dia matikan secara automatik kan. 1 hour. Okey. Ada lagi, kita ada lagi lebih kurang 9 minit.
itulah maksudnya kita kena mahir dengan bila nak bertanya pada student ataupun klien tu perkataan ataupun term-term tu lah yang kita kena mahir Item lah tu. sebagai Item tu. Betul. Ciri-ciri yang saya nyatakan tadi. Mulut kering, tak ada nafas. Kita jangan cepat judge, kita kena tengok dulu. Tengok dulu kan. Society awal macam mana kan. Kena Bila dia tanya. tak cepat kan dia kena terukar betul-betul. Betul. Okey. 7 soalan wajib tu. Betul. Yang tadi yang guide tu boleh-boleh guna guide tu. Semua tu ada confirm. okey. Tu. InsyaAllah. Soalan tu lah. Ada soalan apa? Kak Bila Emiza? saya ingat balik yang Su tanya dari siang tadi, adakah budak tak faham tak? Item tu memang cuma budak tu umur berapa tadi buat DAS tu? Tadi form 6 tadi. Form 4, 16 tahun. Okey, so form Form 4 tu tak ada isu. Jadi dia tak boleh duduk bersama. Dia belajar baru masuk sama, tak boleh duduk sama pula. Dan itulah tiba-tiba buat DBI. Macam tu bila Taufik cakap, dia tak boleh duduk seorang, dia tak boleh yang, jadi dia memang halah nampak lah. Okey, so Okey. sebab soalan item tu memang dibina melalui kebolehpiawaian. Yes. Tapi kalau soalan DAS tu BDI tu you bagi kat budak jas 1, itu memang tak sah lah. Memang mungkin lah kan. Tak sesuai. Ni form 4. Form 4 okey, memang sesuai. Nanti kes ni boleh rujuk kepada kita, boleh tengok kita boleh bantu tengok. Boleh juga. Okey. Kan? InsyaAllah tu. Baru jumpa tadi lah kan. Okey. Okey lah. Alhamdulillah dengan ni dapat pula ilmu ni kan. Lagi you akan jadi mahir insya-Allah. Betul lah. Actually betul lah, banyak lah bantu Taufik cakap tadi tu memang nak kenal lah betul lah yang soalan pada pelajar kan. Betul. Kena cuma mantapkan soalan tu lah. Kena tahu jugalah. Betul. Saya Okey, punya kursus lebih pada hands on, boleh dia pakai, dia apply. Tak nak cerita pasal buku je kan. Dari segi betul. pengalaman tu tak nampak kan. Experience tu penting. Betul insya-Allah. Okey. Haikal insya-Allah tengok boleh. Dia pun ada pengalaman pun berkawan, cuma tak berapa clear je kan. Itu je. Ya. Okey, Puan Miza ada nak tanya apa lagi? Okey, tak ada apa ya. Okey. Haikal? Lagi Ya, Michael. nak pendapat ke apa ke? Opinion ke? Saya nak tanya macam mana nak handle orang depression lah. Okey, untuk Macam nak overcome ke. Ada tak tips-tips? okey, pertama bila you dengar dia mengadu dia pasal depression, the first is adalah you sama juga macam anxiety tu, you minta dia bernafas dulu. Relax. Tarik nafas, relax. Tarik, lepas. Pastikan lepas nafas tu, lepas tu dia semakin relax. Bukan semakin dia sabut kan. Yang kedua, you kena banyak mendengarkan dia. Orang depression ni kalau lelaki sama jantina senang sikit, kita boleh duduk rapat tapi peluk dia, tapi jangan peluk dia berdepan. Peluk dia adalah sama-sama tengok ke depan. Betul, just touch bahu dia kan, pegang bahu. Sama-sama tengok ke depan. Bagi dia rasa selesa saja. Okay, and then kemudian orang depression ni sebenarnya dia depressed sebab apa? Sebab dia banyak banyak orang menyimpan attack dia kan. Tak ada orang nak mendengar dia. Banyak orang yang suruh dia buat tu, buat ni. Buat tu, buat ni kan. Dia force kita force kan. Mendengar tak ada. Banyak orang hari ni orang tahu sebab orang depresi, banyak orang bercakap, banding orang mendengar. Sebab itulah kerajaan buat wujudkan jawatan kaunseling ni. Supaya ada orang dibayar gaji untuk mendengar kan. Yang banyak jadi berceramah, cakap aja kan. Buat tu, buat ni kan. Jadi sebenarnya manusia hari ni kita sedih, kita tak seronok konflik sebab tak ada orang nak mendengar kita. Sebab kita nak orang mendengar kita jarang mendengar orang lain. Jadi bergaduh lah. Kita nak orang faham kita, tapi kita tak nak faham orang lain. Betul. Okay, Nabil nak tambah? Yalah, mana kita kan paling utama kita kena kenal dia dulu. Tak mana dia ni anxiety ke, depression ke, ataupun yang lain. Ada banyak. Kadang-kadang daripada sudut berbeza kita akan nampak sama semua kan. Tapi kita kena tengok daripada awal cara dia cerita macam mana. Adakah dia cerita berulang-ulang ataupun dia cerita sekat-sekat, ataupun cerita satu, yang kedua cerita lain. Ada banyak. Jadi benda tu kita tengok kan. Macam Haikal sebut bekam-bekam tu tak ada masalah, boleh, tapi kena tengok macam mana lah kan. Nak bekam untuk orang-orang depression ni dia lain tak dia sebenarnya orang depression ni dia nak kita percaya dia. Dia nak kita percaya dia. Betul.
Layan Dia dia. akan cerita kita ya. Kita kena ya, tapi ya bukan untuk terima tak. Lepas tu kita kena biar dia habis cakap baru kita buka cerita okeylah macam ni lah. Dia bekam salah satulah untuk bagi badan kita masa stres bagi hilang. Bagus juga bekam kan. Tapi bekam kalau tak selesai depression dia takkan selesai. Kalau kita bekam kalau tak selesai masalah tak jadi juga. Dia mungkin relax sementara, lepas tu dia jadi balik. Jadi kita kena bagi makna kita kena dapat punca dulu. Baru kita dapat hasil, baru kita nak ubah dia. So Haikal kena faham disiplin ilmu kita. Kalau Haikal pada kaunseling, seharusnya menggunakan pendekatan disiplin ilmu kaunseling tu lah. So kalau Haikal ingat, dulu Haikal belajar mana ya? Kaunseling kat mana? Belajar dulu. Di UITM. 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 Kaunseling kat UITM ada? Counselling. Tak, saya bukan ambil Kan, Haikal bilang lain. You ambil apa? Saya dah ambil bisnes. Oh, you ambil business, sorry. Okay. Okay, sorry. Okay, kalau orang depression ni, kalau nak kalau kita counselling, kita kena sulah senang kan. Maksudnya kita akan base kepada teori counselling tu, kenapa manusia bermasalah, berkonflik kan. So biasanya kita akan kenal diri dulu lah. Dia kena kenal diri dulu. Kita kenal diri dia. Kita dekat dengan Al-Quran. Kita betul. ada ilmu kaunseling sebenarnya dia ada relate dengan ilmu agama sebenarnya. Betul. Untuk Allah minta kita kenal diri kita kan. Betul. Siapa yang menciptakan kita kan. And then kita balik lah. betul. Yang kedua scientific macam saya kata tadi lah, dia ada kaitan dengan hormon dopamin, endorfin, apa semua tu. Maksudnya dia ada kaitan dengan hormon-hormon serotonin sebagainya. Hormon itulah yang akan merembeskan kegembiraan. So biasanya orang depression, orang anxiety ni dah lama dia tak bergembira. Tu dah Kak Miza. Kan? Ayo dah lama tak gembira. Kalau makan pun dah tak rasa nikmat makan sebenar makan. Rasa tu tak lagi kot. Ayolah. Tak lagi kot. Dia makan kenyang tidur elok Dia buat syarat. Makan tu kadang-kadang kita makan syarat. Kadang kita pun orang biasa normal pun kan. Kadang kita makan tu just makan je. Kita tak menikmati hidup tu. Makanan tu. Kita makan setakat nak makan aja. Maksudnya makan tengah hari just makan isi perut je kan. Nikmat makan adalah nikmat macam kita puasa hari ni, petang tu kita makan sedap itu kan. Kita makan sesungguhnya makan. Itu orang yang normal, yang sihat lah. Tapi kalau kita makan kadang macam mana kita makan, kita just makan aja kan. Kita tak rasa nikmat. Sama juga macam belajar ni pun, dalam kuliah ni kan, dalam kita sekarang berbincang ni, kalau kita mendengar betul-betul, kita rasa nikmat. Seronoknya ilmu ni. Maklumat ni. Kita akan rasa nikmat tu. Tapi mungkin ada kadang-kadang kita ada agak timing-timing yang kita rasa dengar je sekali lalu je. Macam kita macam agama kat YouTube kan. Sekali lalu je kan. Kita tak dapat nikmat dengar knowledge dia tu. Dia tu. Jadi dia InsyaAllah lah, mudah-mudahan lah. Hilang fokus. So ciri orang anxiety ni, orang depression, dia tak boleh fokus. Tak boleh cakap banyak-banyak. Nanti dia cepat lupa. Dia memang akan cepat lupa. Betul tak? Setuju. Setuju kan? Betul. Jadi cara nak elak, nak bagi bantu orang anxiety depression ni adalah bagi dia buat diary, menulis dari hidup. Hari ni buat apa? Hari ni apa berlaku? Apa peristiwa-peristiwa yang signifikan? Itu ubat dia. Hari ni boring pula kan dia. InsyaAllah dia okey lah. Okay, alright. Rafiq, insyaAllah kita dah sampai penghujung ni insyaAllah. Betul, dah 1 minit dah. Okay, last. Okay, tuan-puan, insyaAllah terima kasih kepada Haikal, Puan Amiza dan Suhaili atas bersama-sama dengan kami dalam training ini. InsyaAllah kita akan buat siri yang kedua lah untuk khusus, tapi mungkin basic lagi lah kan. Tapi kalau yang advance sikit, nanti kita akan maklumkan lah. Ini sebenarnya atas permintaan orang ramai. Tapi ramai-ramai pun 3 orang kan. 4 orang sekarang. Ada 4-5 orang. Yalah, semua nak masuk tapi bila ni dia hilangkan diri kan. Dia sibuk kot. Okay, malam tak apalah. Kita pun memang kita target, kita tak nak buat banyak-banyak. Dia susah nak fokus. 5-6 orang. Dalam 10 orang, 20 orang ni, jadi kita senang boleh cakap direct kan. Suhaili, Haikal kan pengalaman, lagi termasuk ilmu tadi lah, dakwah tadi kan. InsyaAllah. Okay, anyway, terima kasih. InsyaAllah kita akan bagi sijil lah nanti. Lepas ni kita bagi by email je ya, Haikal lah dengan Suhaili. So boleh. kita bagi email saja ya. So kalau tu saja, sekian, terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa-apa boleh contact je insyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Okay, alright. Bye Ustaz. Okay, sama. Bye.
Macam mana nak stop? Atas tu, atas.